Okey, sikit lagi, jangan risau. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya, pembentukan syarikat dalam Islam. Okey, so untuk pembentukan syarikat ni, komponen dia adalah pertama pihak yang berkontrak atau orang lah, pihak yang berkontrak, orang yang berkontrak lah. Yang kedua perkara kontrak atau juga modal, dan yang ketiga penawaran dan penerimaan, ijab dan kabul. Okey, dia berkaitan dengan keuntungan dan kerugian lah. Okey, so yang pertama pihak berkontrak. Okey, so semua rakan kongsi mestilah orang sebenar. Okey, orang sebenar Okey, atau entiti yang sah yang mempunyai kelayakan menurut aspek perundangan syariah. Okey, so semua rakan kongsi boleh memeterai kontrak melalui seorang wakil. So wakil boleh dilantik. Sebarang terma dan syarat dalam perkongsian harus dipersetujui bersama antara rakan kongsi. Okey, dan terma dan syarat ini tidak boleh bercanggah dengan syariah. Okey. Peranan dan tanggungjawab pihak berkontrak hendaklah ditetapkan secara jelas dalam dokumentasi perundangan. Okey. So pihak berkontrak dalam mudharabah dipanggil Rabbul Mal. Okey, Rabbul Mal itu penyedia modal lah. Okey, makna orang yang bagi duit. Senang je. Rabbul Mal tu Rabb, pemilik mal harta kan. So technically nak senang faham, orang yang ada duit, orang yang bagi duit. Okey. Dan mudharib. Okey, mudharib itu adalah pengusaha modal. Okey, maknanya dia yang buat kerja lah, kan. Okey. So dia ni diwakil lah untuk mengusahakan modal yang diberi. Okey. So pihak berkontrak boleh melebihi 2 orang rakan kongsi. Okey. Dan dalam mudharabah juga dibenarkan lebih daripada 1 rabbul mal dan mudharib. Okey, tak ada masalah. Maknanya nak ada 5 rabbul mal pun tak ada masalah. Okey. So bagi syarikat mufawadah yang pihak tersebut menyebabkan pihak tersebut sama agama, sama tindakan dan wujud persamaan dari awal hingga akhir. Dia mufawadah ni difficult sikit lah. Dia macam susah sikit lah sebab nak dapatkan sama tu kan, sama rata tu kan. Okay. Seterusnya perkara kontrak iaitu modal. So perkara kontrak merangkumi aset tetap atau modal. Aset tetap ni fixed asset kan. Okey, atau modal. Modal itu boleh jadi barang atau boleh jadi tunai. Okey. So semua bentuk hutang tidak boleh dijadikan modal. Okey. Maknanya hutang bukan modal. Hutang dia letak sebagai liability kan. Okey. Aset tetap perlu dinilaikan dengan nilaian wang. Maksudnya fixed asset tu kena letak value lah kan. Itu penting, maknanya apa-apa fixed asset perlu di valuekan sebagai satu nilaian wang, baru senang lah. Okey, maknanya kita tak boleh letakkan apa contohnya 10 komputer sebagai kita punya modal kan. Tapi kita perlu letakkan komputer tu katalah satu komputer bernilai RM2,000 contohnya. So nilai modal yang kita letakkan adalah RM20,000 kan. Okey. So dan modal itu merupakan satu daripada jenis mata wang. Okey, so perkara yang penting dalam penilaian modal perlu bergantung pada nilai semasa. So perlu pakai current valuation kan. Okey, ini pun ada isu jugalah daripada khilaflah juga kan. So contohnya Imam Ahmad tidak membenarkan modal dari kategori barang, hanya kategori jenis wang. So Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki pula membenarkan modal dari kategori barang. Okey. So perkongsian itu adalah milik bersama. Okey, bila kita dah letakkan ni, dia jadi milik bersama, iaitu dia jadi milik syarikat, bukan milik individu. Kan? Maknanya kalau kita beli contohnya komputer atau simple lah pen, kertas kan, atas nama syarikat, itu adalah aset syarikat, bukan aset individu kan. Okey. So dalam konteks ini tiada jaminan modal oleh mana-mana rakan kongsi kan. Tapi jaminan boleh dibuat dalam kes kecurian dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian perkongsian. Okey. Modal hendaklah boleh dikenal pasti. Maknanya boleh tahulah apa tu modal kan. Biasanya duit kan. Tersedia duit tu ada, boleh diakses, maknanya boleh kata dalam bank kita boleh buat keluar duit tu dah, tak ada masalah, dan dibenarkan oleh syarak. Okey. So in term of jumlah perkongsian pula, jumlah perkongsian perkara kontrak perlu diketahui jelas.
dimaklumi ketika temeterai kontrak tersebut, dan modal tidak semestinya sama kuantiti dan jenis. Okey, kecuali jenis syarikat sama modal lah. Okey, maknanya kalau seorang tu nak letak 20,000, seorang nak letak 30,000, seorang nak letak 50,000. Okey, itu dah diketahui jelas dan dah dimaklumi ketika temeterainya kontrak. Okey, dan yang terakhir, penawaran dan penerimaan atau biasa kita sebut ijab dan qabul lah. Okey. So, ijab dan qabul ini merupakan satu persetujuan di antara pihak berkontrak dalam satu transaksi. Okey. Ia perlu dipatri melalui penawaran dan penerimaan antara rakan kongsi. So, kalau kontrak mudharabah di antara Rabbul Mal dengan mudharib. Okey. So, biasanya kalau kita nak materi tu kita akan letak bayar stamp duty kan, bayar stamp duty RM10 contohnya kan. Okey, so maknanya kalau dah letak stamp duty tu, benda tu dah enforceable in court contohnya kan. Okey, so penawaran dan penerimaan boleh dinyatakan secara lisan, bertulis atau sebarang kaedah lain yang boleh dibuktikan melalui dokumentasi atau rekod yang bersesuaian. Okey. Kalau kita serah barang atau serah modal juga, itu adalah menunjukkan satu persetujuan. Maknanya dia dah bagi duit dan 20,000. Contohnya, itu adalah satu contoh ijab dan qabul jugalah dalam pihak yang berkontrak. Okey. Jadi rasanya cukuplah kot untuk minggu ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula insyaAllah dengan topik yang sama juga berkaitan syarikat, cuma kita akan pergi kepada perakaunan modal dan perakaunan untung. InsyaAllah tak complicated sangat topik ni insyaAllah. Sebarang isu-isu atau persoalan kita boleh bincang lah, kita boleh discuss dalam kelas small split group kelas S2 pada hari Selasa. Okay, so insyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.